Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah semua. Hari ini Ustazah akan jawab mata pelajaran tafsir Al-Quran, iaitu pelajaran 5. Jadi Ustazah minta semua bersedia tengok pelajaran 5 muka surat 23. Okey. Jadi hari ini awak akan belajar taat kepada ibu bapa. Dengan ibu bapa kita kena taat. Jadi yang pertamanya kita tengok dulu ayat Al-Qurannya. Semua semak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Di mana ia adalah surah Al-Ankabut ayat 8. Okey, boleh ya? Okey, jadi kita teruskan kepada erti ayat. Artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan daku yang ini dalam ibadatmu dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Baiklah, kalau kita tengok pada pengertian ayat Quran ini, yang mana Allah Ta'ala kata kita hendaklah menghormati kedua ibu bapa kita, berbuat baik kepada mereka, dan sekiranya ibu bapa kita itu mendesak kita melakukan kemungkaran kepada Allah, maka kita jangan ikut. Jadi kita tengok yang seterusnya. Kita tengok pada makna perkataan. Yang pertama ialah wa wassayna, dan kami wajibkan al-insana, insan manusia, biwalidayhi, kepada kedua ibu bapanya. Kalau awak pernah dengar walid, walid bapa kan, biwalidayhi, kedua ibu bapa kita. Husna, apa nama kawan dia Husna ke, nama awak Husna ke, maksudnya apa? Berbuat baik. Wa in jahadaka, dan jika mereka berdua mendesakmu, litusyrika bi, supaya engkau mempersekutukan daku, ya ini dalam ibadatmu. Tu maksudnya litusyrika daripada perkataan syirik. Syirik itu apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, ma laisa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Fala, la, itu apa? Jangan ataupun tidak. Tuti'huma, daripada taat. Okey, janganlah kamu taat kepada mereka ketika mana? Ilayya marji'ukum, kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kepada siapa? Kepada Allah kita akan kembali. Okey. Fa unabbi'ukum, kemudian aku akan menerangkan kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang kamu telah kerjakan. Itu adalah makna ayat-ayat. Makna ayat. Jadi kita teruskan kepada sebab diturunkan ayat surah Al-Ankabut ayat 8 ini. Apakah sebabnya? Baiklah, kita tengok yang pertama. Sebab diturunkan ayat ialah, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Berkenaan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentang apa ni awak rasa ni? Tentang awak tengok ibunya tidak mahu makan sehinggalah Sa'ad bin Abi Waqqas kufur kepada Allah, iaitu keluar daripada agama Islam. Baiklah, ayat Quran surah Al-Ankabut ayat 8 ini diturunkan kerana Sa'ad ini telah masuk ajaran agama Islam, yang di mana ibunya bukan beragama Islam. Jadi
Ibunya ni sayangkan kepada Sa'ad, Sa'ad pun sayang pada ibunya, sehinggalah ibunya ni merajuk dengan Sa'ad. Ibunya cakap apa? Sa'ad, kalau Sa'ad tak keluar daripada ajaran agama Islam, ibu tak nak makan. Biarlah ibu berlapar. Okey. Kalau kita tengok buku awak, muka 25, ibunya telah berkata kepadanya, tidakkah Allah Ta'ala memerintahkan engkau supaya berbuat baik kepada ibu bapa? Demi Allah, aku tidak akan makan sedikit makanan pun dan tidak akan minum sedikit air pun hingga aku mati atau engkau kufur, yang ini keluar daripada agama Islam. Ya, mak dia cakap, sampai ibu mati kau tak keluar daripada agama Islam. Jadi ibu tak akan makan lah sampai nak suruh anak dia ni keluar daripada Islam. Saat ni sedih. Sayang mak kan. Sedih lah mak tak makan, nanti sakit. Kan. Jadi melainkan kalau saat ini keluar daripada agama Islam, barulah ibunya makan. Maka apabila orang ramai ingin memberi makan kepada ibunya, mereka yang akan membukakan mulutnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini. Faham? Sampai nak makan pun orang kena suap mulut mak dia, bukakan mulut mak dia. Sebab mak tak nak makan, kena paksa. Faham? Itulah sebab turunnya surah Al-Ankabut ayat 8. Baiklah, seterusnya kita tengok pada tafsir ayat. Okey. Baiklah, untuk tafsir ayat pula, Allah Ta'ala, ini ringkasan dia, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa, menghormatinya dan tidak menderhakainya. Kalau tengok pada buku tafsir ayat, Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap insan supaya sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, menghormati akan keduanya dan tidak menderhakai atau melukakan hati mereka, sama ada melalui perbuatan, tindakan, tutur kata dan sebagainya. Awak cakap, pun dah kena, tak boleh tau, derhaka namanya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga memerintahkan perkara yang sama, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Itu ayat Quran tu cakap lah. Dalam Quran sendiri telah menyatakan untuk kita menghormati kedua ibu bapa kita. Okey. Walaupun berlainan agama, seorang tu anak dah masuk agama Islam, ibu tak masuk agama Islam, adakah seorang anak itu perlu menerhaka kepada ibunya atau ayahnya? Perlu tak? Tak perlu pun. Memang agama berbeza, tapi awak kena ingat, kalau mak ayah awak tak ada kat dunia ni, awak pun tak ada, takkan keluar awak. Jadi hormati mereka selagi mana tidak bercanggah dengan agama Islam. Faham? Itu je sebenarnya nak cakap. Okey. Dan akhirnya kita tengok pengajaran ayat. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Ankabut ayat 8 ini? Yang pertama, wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan haram menderhakai mereka. Ya, walau geram macam mana pun awak dengan mak ayah awak, jangan sampai tinggikan suara. Jangan. Sabar. Tahan dalam hati tu. Tahu? Yang kedua, taat kepada perintah Allah Ta'ala mengatasi ketaatan kepada perintah makhluk. Ya, taat perintah Allah dulu, baru taat perintah ibu bapa. Ibu bapa tu makhluk kan? Jadi maksudnya apa? Perintah Allah apa? Solat. Jadi kena ikut. Yang seterusnya, yang ketiga, syirik merupakan, ni salah ni, minta maaf Syirik merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah. Apa itu syirik? Syirik itu mempersekutukan Allah. Okey.
Yang seterusnya, wajib meyakini adanya hari pembalasan dan setiap insan akan menerima pembalasan. Ya, duduk di dunia ini hanyalah sementara dan endingnya nanti semua akan kembali kepadanya. Faham? Seterusnya, segala perbuatan manusia di dunia ini akan dicatat dan akan diperlihatkan semula pada hari perhitungan kelak. Apa yang kita buat dekat dunia ini, walau sekecil mana pun, akan ditayangkan di akhirat kelak. Faham? Sebab itu dekat dunia ini kita kita janganlah buka aib orang yang boleh mendatangkan malu, fitnah, jauhkan. Sebab apa? Sebab kita pun ada kekurangan kita. Jadi lagi dahsyat. Sebab dekat pada masa nanti, lagi satu dunia akan tengok. Semua daripada zaman Nabi Adam tu semua akan tengok kita punya amalan dekat dunia. Jadi apa? Jadi kena jagalah tutur kata kita, perilaku perbuatan kita. Faham? Okey, tengok gambar di bawah. Tengok anak-anaknya ramai. Tolong mak dia nyapu. Apa lagi tu, buang sampah, lap tingkap. Awak pun macam itu jugalah. Jangan duduk rumah main game je. Okey, tolong mak ayah awak. Doa untuk ibu bapa ini, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau saya memang wajibkan untuk membaca doa untuk ibu bapa ini ketika selepas solat. Selitkan sekali doa untuk ibu bapa kita. Kalau kita tak doakan, siapa nak doakan ibu bapa kita kan? Betul? Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah akan datang kita akan sambung tajuk seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.